Okey, kita sambung topik baru. Hari ini chapter 3 sebenarnya, equilibrium of particle. So minggu ni minggu keempat dah. Okey, jadi kita sebenarnya dah masuk, ini adalah topik untuk modul 2. Okey, modul 1 kira dah habis. Jadi kita akan buat test. Tak decide lagi bila hari bila nak buat? Malam kan? Mute. Kalau Rabu malam boleh? Rabu malam. Rabu malam boleh? Daniel okey tak? Okey je. At least ada masa sikit untuk kita saja, kira okey lah. Boleh lah. Sir, kita Okey, buat Rabu boleh. malam. Rabu malam boleh? Pukul apa sir? Saya ambil masa sejam je. 9.10 ke? 9 sempatlah solat-solat tu. 9 start, 10 habis. Okey. Boleh. Okey. 9, 10 Rabu. Subjek lain tak ada lagi yang test kan? Tak, Tak ada kan? test tak ada lagi, quiz je lah kan. Quiz je lah. Quiz je kan? Quiz tak apa. Alright, tak apa. Sebab ini dia pengajaran dia secara modular, maknanya ikut modul. Habis modul kita kena buat test terus. So that's why dia kena awal sikit. Okay, tak apa. Alright, this is module 2, equilibrium of particle, week 4. Okay. Sikit dia punya description. A particle is said to be in equilibrium if it remains at rest, if originally at rest, or has a constant velocity. Maknanya ni dia mematuhi first Newton's law. First Newton's law dia kata bila benda tu memang rest, dalam keadaan rest, rehat, okay, dia akan remain keadaan tu ataupun dia bergerak tapi dalam velocity yang constant velocity. No acceleration, but acceleration is equal to 0, velocity constant. Bila keadaan macam tu, summation of forces equal to 0. Okay, dalam topik ni yang penting adalah kita nak tengok free body diagram. Free body diagram ataupun biasa kita akan kita kata dia sebagai FBD. Okay, FBD free body diagram. Okay, contohnya spring. Okay. Kenapa dalam free body diagram ni kita akan melukis force, melukis forces on that particle. Okay, particle untuk kes ni adalah spring. Spring tu adalah particle. Okay, kita akan melukis force di atas particle tu. Okay, sama ada dia dua method ya, ataupun dua condition saja. Force ni sama ada dia tension ataupun dia compression. Okay. Kalau kes ni bila daripada particle, daripada objek tu dia keluar daripada particle, daripada objek, ni kita panggil force apa ni? Tension or compression. Ni apa ni? Yang spring ni. Ni adalah tension. Okay, maknanya bila daripada objek, okay, force yang kita lukis keluar. Okay, ni adalah tension, T ya. Kan? Tapi sekiranya force yang kita lukis masuk ke dalam objek macam tu, ini adalah compression. Ataupun C. Ya, kita letak C ya. Boleh ya? Boleh. Okay. So untuk kes ni, spring ni bila ditarik keluar daripada partikel, daripada objek tu, okay, dia adalah dalam keadaan tension. Okay, kenapa? Ni adalah pemanjangan dia. Ini adalah L ni pula adalah panjang selepas ditarik tension tu, dikenakan external force tension tu. L0 ni adalah panjang asal sebelum dia ditarik. Maksudnya ini sebelum tarik panjang ni,
Okay, kat sini lah force dia. Panjang asal dia. Sampai situ je. Tapi bila dikenakan external force tension tu, dia tarik panjang. Okay, kenakan force. Okay, pemanjangan dia adalah plus S ni. So plus S ni apa ya? Sebenarnya dia elongation. Oh, Jangan dia memanjang. Berapa banyak dia panjang tu. Okay, lepas tu bila tambah ni maksudnya dia akan menghasilkan satu panjang lain lah. Panjangnya adalah L. So kat sini L sama dengan L0 plus S lah. Kan? So panjang sekarang ni adalah L0, L0 tu tambah S. Okay. Alright. Tak kritikal kat situ. Cuma kita nak tahu kat sini adalah force yang dikenakan adalah dalam bentuk tension. Okay, bila dia keluar daripada objek, okay, dia adalah tension. Okay, bila dia masuk ke dalam objek itu adalah compression. Tapi dalam kebanyakan case, okay, untuk topik ni iaitu equilibrium of particle, kebanyakan semua force dia adalah dalam bentuk tension. Okay, condition dia adalah tension. Sama juga dengan tali ni. Okay, tali. Tali kita tak boleh compress. Kalau kita nak tarik, angkat barang ke, nak tarik barang ke, dia mesti dalam keadaan tension, kena tegang. Kan? Tegang barulah dia boleh digunakan. Kita tak boleh compresskan tali. Kan? Tali dah lembut kan, kita tak boleh compresskan dia. Okay, tapi untuk jadi untuk kes ni, bila katalah ada berat kat sini, pemberat kat sini, dia tarik ke sini. Okay. Jadi bila kita nak lukis free body diagram untuk kabel ni, okay. So dua arah ni adalah dalam bentuk tension. Objek dia kat bawah. Dia naik tu. Ini adalah W. Kan? Contoh pemberat ni lah kalau kita nak lukis free body diagram. Okay. Jadi kita tengok lagi macam mana kita nak lukis yang lain pula. Okay, bila tension, bila tali pulley and cable and pulley ni case untuk cable and pulley. Okay, free body diagram dia adalah bentuk macam ni. Ni untuk spring. Okay, macam bawah. Dua tu je. Okay, kita cuba lukis ini. Step pertama untuk lukis free body diagram adalah kita kena tengok bahagian mana yang kita nak lukis tu. Okay, contohnya kita nak lukis pada besi ni. Besi pemberat ni. Okay, jadi step pertama kita perlu lukis bentuk boundary dia. Boundary apa yang kita nak lukis? Kita nak lukis free body diagram pada besi ni. Okay. Jadi setiap tempat yang dipotong kat sini dan kat sini, kita akan lukis force pada dia. Sama ada tension ataupun compression. Tapi kes ni adalah tali kan, tali yang memegang besi ni pada jatuh, jadi dia akan jadi tension lah. Jadi kalau kita lukis dia jadi macam mana? Dia ada objek, lepas tu ada dua hujung tu dia tuliskan tension. Tension dari dua arah. Okay. Kalau saya lukis, dia akan jadi sekejap. Kita copy dulu. Cuba buat. Sampai buat. Kita crop. So dia punya arrow tu pun mainkan peranan ke? Ya. Sangat mainkan peranan sebab nanti kita nak kira dia punya equilibrium. Penting tu.
Salah arah tu salah sikit. Dia punya ni nanti. Oh, okay. Kalau macam objek tu, kita perlu buat arrow ke bawah, lepas tu letak W. Arrow ke bawah untuk berat Width. boleh? Memang kena macam tu. So kalau kat sini kita nampak tadi kan, dia potong dekat bahagian ni kan, kat sini dengan kat sini kan. Jadi kita akan lukis dia punya force. Okay, alright. Jadi kita akan lukis force pada tempat yang kita potong tu. Iaitu kita akan lukis kat sini. Besarkan dia punya ni. Jadi disebabkan dia adalah kabel, okay, tali, okay, dia akan berlaku tension. Sebablah nak panah ke atas. Ni anak panah ke atas. Satu lagi sebab besi ni dia ada berat dia. Jadi kita ambil kat titik tengah. Ni adalah weight dia. Tali ni pun kita kena letak simbol dia lah. Kalau simbol ni dia ada point A, ini point B, ini point C. Jadi T ni adalah T. Tak kisahlah kamu letak TAB ke, nak letak TB ke. Tak kisah. Ni T, C. Okay. Alright. Macam tu je. Ada TB, ada TC dengan weight dia. Okay. Cuba lukis yang ni pula. Contohnya saya nak kamu lukis dia dekat point C. Atau kita buat yang simple dulu lah. Kita ambil simple dulu. Kita ambil bahagian ni. Okay. Berat besi ni je. Okay. Jadi dia akan ada apa? Dia ada weight dengan tension. Weight bawah satu. Lepas tu Tension ni kat tali atas. ni. Tali di atas. TC macam tu kan. So ni W. Tu dah buat dah okey dah. Dah faham dah. Okay, ni satu. Okay. Katalah saya nak dekat titik C ni. Biasa partikel ni kita akan analysis on that specific point. Kalau kat ni, contoh ni kita nak tengok dekat C. Dekat titik C, partikel C tu, okay, berapa force yang ada pada C. Okay. Dia akan ada satu, ni. Ni kita kata TB lah. Lepas tu, Compression. sini bukan compression. Dia tension juga. Bila spring, dia tetap akan jadi tension. Okay. Jadi ni adalah spring, kita nak letak apa? Kita letak spring S. Letaklah TS. Betul kan? Spring. Lepas tu sini adalah TEA. W. Weight. samalah dengan W kan? Oh, W. Sama je. So inilah kita punya free body diagram. Free body diagram dia lah bentuk macam ni. Ini panggil free body diagram. Okay. Kalau saya nak lukis kat sini ni, dekat kabel ampuli ni. Dua tension lah kan. Sini satu, sini satu. A1. Okay, macam tu je lah. Macam tu je. Dalam soalan memang dia akan bagi satu gambar racah, lepas tu dia suruh kita lukiskan balik free body diagram lah. Ya, betul. Betul. Macam tu je, dia simple je. Ni untuk yang partikel ni, dia kebanyakan dia punya bentuk pun tak banyak lagi, tak banyak dia punya keadaan. Jadi semua banyak tension je lah. Okay, tapi bila masuk nanti next chapter, equilibrium of a rigid body. Okay, dia analisis kat sini. Kat sini pun ada force dia.
YX. Kat sini ada, kat sini. Dia tengok lagi banyak lah. Dia punya free body diagram dia. Okay. Cuba buat ni. Determine the tension in cables BA and BC necessary to support the 60 kg cylinder in figures. Use gravity 9.81. Okay. Jadi kita kena lukis free body diagram dekat mana? Dekat point B. Kat point B. Cuba lukis. B. So kat sini. Ni saya kata, saya letak TC ya. TC. Ni. TA. Ni berat ni. Berat sama dengan 60 kg. 60 kali 9.81 sama dengan 588.6. 588.6 unit. Newton lah. Okay. 588.6. Okay. Kalau ini saya keluarkan dia punya ni kita punya drawing ni. Okay, ni drawing kita, free body diagram. Okay. W sama dengan 588.6. Okay, jadi kita kena selesaikan ni mengikut axis, mengikut paksi X dan Y. Jadi kita akan leraikan dia pada paksi X dan paksi Y. Jadi buat je. Ke kanan positif summation of forces in X axis equal to TC Minus TC apa? TC plus TA. minus kan? Paksi X. TC Kan TC dia ada angle. Kita nak TC pada paksi X. Berapa? TC cos 45. Oh. Cos 45. Okay, lepas tu semua kita kena leraikan. Semua force yang ada kena lerai pada paksi X dan paksi Y. Tolak dengan Tolak tolak TA TA cos tak ada cos. 4/5 4/5 Okay, sama dengan 588. kosong. Kosong ya. Oh Equilibrium kan? equilibrium maknanya semua force dia sama kan? Ya. Jadi kosong. Keadaan ni keadaan yang first Newton's law kita kata tadi, equilibrium dan keadaan equilibrium, jadi semua summation forces equal to 0. Okay. So bila dapat ni, tak apalah, biarkan dulu macam tu. Okay, kita leraikan untuk paksi Y pula. Kita assume ke atas adalah positif. Sama dengan TC sin 45 tambah 3/5 TA 3/5 sama dengan kosong. Sama kosong. Ini tak ke? Y. Tolak W. Tolak W sama dengan kosong. Baru dah tolak W sama dengan kosong. Okay. Tapi bila dah tolak tu kita pindahlah ke sana. Jadi sama dengan W lah. Betul? Kalau W tu ada angle kena masukkan enggak?
Mana? Berat biasa straight je kan? Ah. Dia tak ada angle kan? Ah. Tapi kalau case ada angle, kena letak angle lah. Okay. Tapi case ni dia straight je. Dia tolak W sama dengan kosong. Jadi W pindah sana jadi sama dengan W. So selesaikanlah. W dah ada dah 588.6. Okay. Boleh selesai tak? (0.707) Tolak. TC tambah 0.8. yang atas tadi. Yang atas tadi. 0.8. TC sama dengan 45 0.8 T (0.707). Okey. Jadi yang ni masukkan dalam persamaan. Okey. Dapatlah TA berapa? 0.8 tambah 0.6 1.4 TA kan? Formula yang TC tu. Apa? Yang jawapan TC tu. TC sama dengan 0.8 tu. Macam mana ambil nilai value dia? Value daripada cost tu ke? Dia dalam persamaan lah. Ke yang 0.8 dapat dari 4/5? 4/5. Saya tak faham yang dapat Kat mana? 0.8. Tu yang TC yang warna purple tu. Okey, purple. Macam mana? Ni daripada persamaan asal ni, persamaan satu ni. Oh, pindah-pindah je. Pindah. Oh, betul lah buat equation baru kan. Ini pindah sebelah sini. Okey. Jadi 0.8 TA kan, ni 0.8. Okey, mana TC cos 45 sama dengan 0.8 TA. Okey, 0.8 TA. Jadi TC sama dengan 0.8 TA bahagi dengan cos 45, 0.77. Itu yang dapat ni persamaan ni. Oh, okey. Lepas tu TC ni masuk balik untuk persamaan kedua. FY tu. Ya, clear? Clear. Cuba buat. Mantap. Dia ni okey tak? Okey. Faham lah macam dapat TC. Kira maksudnya kita settlekan first equation tu, masukkan equation ke jawapan equation pertama ke equation kedua lah untuk dapatkan TC, TA. Betul tak? Betul kot. Sekejap. Tengok. Okey, 420 TA. TA 420, TC 476. Jadi bila dah dapat TA ni, kan TA ada ni, masuk balik persamaan ni. Dapatlah TC. Boleh? 420/4 darabkan 8 bagi 0.707. 476. So dapatlah TC 476 Newton. Yang tadi pun Newton. Ini satu.
Right. Semua dia akan bergantung kita punya drawing, kita punya free body diagram tu. Okay, salah free body diagram tu, jawapan pun mungkin akan salah. Okay, alright. Boleh Daniel? Saya Bagi dapat jawapan. Yang kita belajar ni dia sambungan daripada yang chapter lepas kan. Cuma yang ni kita kena lukis, cari angle, lepas tu cari semua tu lah kan. Untuk yang skala lah kan. Kalau kaitan yang sebelum ni adalah skala punya analisis. Macam tu juga. Dia bersambung lah. Semua berkait. Sir, yang equation nombor 2 tu tolak W ke sama dengan W? Tolak W sama dengan kosong. Oh tu saya salah tu sebab saya tak nampak. Sebenarnya tolak W. Tolak W sama dengan kosong. Jadi tolak W tu saya pindah siap-siap ke sana, jadi sama dengan W. Maksudnya dua force yang ke atas sama dengan force ke bawah. Okay, Rokman boleh cuba buat yang kedua tu. 200 kg. Boleh? Boleh. Terus 24 meter bawa balik formula atas. So, isi sama dengan 10. Okay, soalan kedua ni. 200 kg crate in figures is suspended using the ropes AB and AC. Jadi tali yang support crate tu, 200 kg crate. Each rope can withstand a maximum force of 10 kN. Setiap tali tu hanya boleh tahan sebanyak 10 kN je, force dia. Okay, sebelum dia putus. If AB always remains horizontal, AB tu remains horizontal, maknanya dia maintain je angle macam tu, horizontal. Determine the smallest angle U, angle U atau angle theta. Okay, theta, to which the crate can be suspended before one of the ropes breaks. Okay. Kalau tengok kes macam ni, tali mana yang akan putus tu? Tali C. Ke force paling tinggi AD ya ke? Kan sebab dia ada weight. Ke B sebab dia tak pasti. Kalau AD putus, dia tak payah tarik lah. Dia tak tarik, tetap akan putus lah kan. Berat dia. AD kalau kira kan, AD kan 200 kg kali 9.81 sampai 10 kN. Tak sampai kan? 200 19 pula 1.9 je 1.9 kan? 1.9 je. Dia takkan putus. AD kita tahu sebab dia weight kan. Okay, AD bukan. Jadi AC lah akan putus. Okay, force yang mempunyai angle.
Contoh ya, bila any force, kalau kita ada kat sini 10, ini 8. So force yang dekat sini, ini resultant dia kan. Ini nilai ni lagi kecil ataupun lebih besar antara dua ni? Lagi besar. Ha? Lagi besar. Besar kan? Sebab dia kena lerai kan pada part CX kan? Lepas tu dia nak lerai pada part sini pula. Kalau lerai ni 10, lerai sebelah atas 8, jadi ini lagi besar pada kedua-dua ni. Jadi besar. Kan? Jadi untuk kes ni, ini sebab dia part CX. Okay, walaupun dia 10 kN pun, walaupun dia dia 5 kN contoh, ini mungkin dah dekat 10 lah. Sebab ini dia kena lerai pada part CX. Dia nak bagi equilibrium kan part CX. Lepas tu dia nak tampung Y ni pula. Satu tali ni saja dia nak tampung untuk yang tarik ni, dia nak tampung untuk berat ni. Sebab dia ada angle kan. Jadi ini yang paling kritikal ni. Tali ni, tali AC. Okay, jadi kat sini. Okay, ni theta, angle theta. Kita nak tengok kalau tali AC 10 kN, okay, berapa angle ni? Berapa angle ni? 10 kN. Okay, jadi buat free body diagram macam biasa. Step awal-awal kalau soalan macam ni memang kena lukis free body diagram. Dekat titik A dia ada okay, force TB. Okay. Ini berat dia W. Ini TC. Ke lah kamu nak letak FC ke FB ke W ke tak kisah. Kan? Jadi samalah drawing kita dengan pengiraan kita ni. Oh, okay, yang TC tu dia menghadap ke atas kan? Dia tetapkan tension. Oh, okey. Saya ingat dia menghadap ke bawah. Okey. Mungkin kamu keliru. Okey, kamu keliru ni ya. Contoh dia macam ni. Okey, ni kita sebab kita lukis dekat point A. Kalau dekat point C, kalau kamu lukis, okey, dia turun ke bawah. Oh, betul ke? Sebab force ni nanti dia akan saling sambung balik, jadikan dia equilibrium. Oh, okey. Jadi TC juga. Okay, kalau dua-dua naik ke atas, jadi dia tak seimbang lah. Dia mesti saling berlawanan. Dia punya force. Jadi bila kita kena tahulah sama ada kalau dia memang tension, terus kita buat dia keluar daripada point. Alright, kita je tu. So dapat dah drawing ni, free body diagram kita. So selesaikanlah. Macam tadi juga. Buat dulu persamaan summation forces X and Y axis tu. Okay. Cuba So, malas saya nak salin ni. Copy. Tapi kamu kena tulis macam ni. Okay. Anak panah tu pun saya nak kena ada. Kalau tak ada tu mungkin maka kurang nanti. Summation forces ke kanan positif Fx equal to TB tolak TC. Okay, sekarang theta dia kat sini Sama kan theta. Tolak TC Cos apa? Cos theta. Theta tak tahu kan? Okay, biar dulu. Sama dengan kosong. Okay, so untuk Y TB ada tak? TB tak ada. TB tak ada. Alright. So TC Sin theta. sin theta
Sangkit. sama dengan Tolak W. W sama dengan kosong. Kosong. Okay. Okay. W tahu tak? W Dah tahu kan? 1962. Kalau nak terus tulis tak apa. Tolak 1962 Newton sama dengan kosong. Bukan mat. Okay. Tali akan putus apabila dia exceed 10 kilonewton. Okay, jadi kita letaklah maximum value tu 10 kilonewton pada value mana? Kat mana kita nak letak 10 kilonewton tu? Dekat B. Tali mana yang akan putus? C. C kan. Jadi gantikan TC ni sebagai 10 kilonewton. Oh. Sebab soalan dia tengok ni. Each rope can withstand a maximum force 10 kilonewton before it breaks. Maknanya Okay. ABC tu maksimum tu 10K. Maksimum ni 10K. Kalau ni maksimum 10K, value ni berapa? Maksud dia macam tu lah. Oh, okay. Jadi bila kita gantikan tu, kita akan dapat okay. TC ni kita, okay, saya buat ni ni sebagai persamaan 1. Ni persamaan 2. Fill color. Okay. 2, jadi dia akan ada TC pula. Daripada persamaan 2. Okay. 10 kilonewton sin theta sama dengan 1962 Newton. Okay. Sin theta sama dengan 1962 bahagi 10K. 10 power 3 Newton. Theta sama dengan 11.3. Okay. Theta sama dengan 19.3. What? 11.3. 1962 bagi 10. Up sin 11.3. Okay, saya garis sorry. Okay, 11.3. Bila dapat theta, dapatlah value TB. Masuk theta ni dalam persamaan 1 tadi. Okay. Jadi TB sama dengan TC cos theta. cos. Pindah-pindah. Dapat 9.82K. 98 kan? 98K. Linear okey tak? Boleh. Otak aku dekat nak masukkan theta masuk equation term. Lepas slow. So Widow laju. Tak apa dah man. 98K kilonewton. So maksudnya tengok dekat sini kan, maksudnya C akan putus dulu. Okay, pada C nak putus tu TB tu baru 9.8, sikit lagi. Dia pun nak masuk 10 kilonewton. Kalau ni kamu boleh test juga, contohnya bila kamu decide, kamu kata TB tu kamu putus dulu, kamu gantikan 10 kilonewton tu dalam B. Kan? Contoh bila masuk B yang tu,
TC kamu dapat lebih 10 ke kurang 10? Kurang 10. Ha? Kurang 10. TC tu TC kurang 10. 10K. lagi lebih lah. Oh, kenapa? Yalah kalau sini 10 Okay. kilonewton, ini lagi lebih lah. Oh, yelah. Betul tak? Kalau kita kira sekarang, kita kata 10 kilonewton ni kat sini. 10 kilonewton. Bila kita masuk persamaan, sini baru 9.8. Kurang pada 10 kan? Dia tak putus lagi. Tapi kalau contohnya kamu tak tahu yang mana putus tu, kamu letak sini 10 kilonewton. Bila buat ni, buat persamaan kira-kira semua, dapat TC lebih pada 10 kilonewton. So kamu tahulah yang TC tu akan putus dulu sebelum TB. Oh, maksudnya boleh lah buat. Oh, tapi ya. Faham. Boleh lah macam tu, tapi 2 kali kira lah kot. Kamu kena kira pula TC. Kalau TC 10, TB berapa? So proof lah, maksudnya TC tu akan putus dulu sebelum TB. Okay, senang kan? Free body diagram, step pertama, kita tulis sikit. Step pertama, draw draw free body diagram. Tak bulat pula. Express summation of forces buatlah fxy dengan fy lah. X axis dengan y axis. Kita leraikan resolve dulu. Resolve lah, bukan express. Resolve summation of forces into x and y axis. Okay. Lepas tu solve lah. Solve equation. Solve equation lah. So 3 step tu je. Draw free body diagram. Kita resolve into two axis, x and y. Lepas tu kita selesaikan persamaan tu. Settle. 3 step tu je. Bagilah soalan macam mana pun, sama juga dia punya step. Okay, sejam. Nak soalan lagi? Dia ada x and y je. Bila next ni dia akan masuk 3D. Ni masuk 3D. Mana dia ada tambahan satu lagi, summation of fsec. Ni fsec ni. Kan? Fx, Fy and Fz. Buku macam ni pun sialah. Okay, Fz. So sama juga, kita akan leraikan pada 3 paksi. Tapi untuk kes ni, skala susah sikit untuk kita selesaikan menggunakan skala method, skala punya analisis. Okay, dia kena guna vektor. Dia masuk balik vektor, kita belajar sebelum ni. Vektor. Jadi ada IJK tu. Ni IJK. Dia akan ada IJK pula. Ulang balik yang sebelum ni. Berkait lah semua tu. Okay, dia akan berkait. Kalau kes macam ni, soalan ni straightforward. Maknanya terus kita boleh dapat dah dia punya value. Okay. Dia dah bagi angle, dia bagi triangle tu kan, 3, 4, 5 tu. Teruslah kita kira. Kan, kita kira terus dapat. Macam mana kes yang dia tidak atas line ni. Dia bukan atas line ni. Ni line ni. Ni antara ZX axis. Plane. ZX plane. Ni ZX plane. Plane. Yang ni XY plane. Atas plane ni tak ada masalah. Kan kita buat kalau D ni kita dapat 10 kN kan. 10 kN 10 cos 30 dapatlah Fy tu. 10 sin 30 dapatlah Fx.
Kan? Itu straightforward. Kalau macam ni okey, senang. Ini buat guna skala pun okey je. Macam mana case tu, point dia dekat bawah ni, contoh dekat bawah ni. Dia ada koordinat dia pula. Semua koordinat dia lain-lain. 5, 4, -2. Dia main koordinat. Bila main koordinat, cara yang paling mudah adalah kita kena guna vector analysis. Kena guna vector X, Y, Z. I, J, K. Okay, kita guna I, J, K punya vector. Macam ni lah. Macam ni. Dia ada point-point dia, ada koordinat. Kita kena kira dia punya vector. Tapi equilibrium equation dia still lagi sama lah. Summation of forces. Tak lagi nampak ni. Summation of forces equal to 0. Jadi kita tambah je semua equal to 0. Kita pecah lah X, Y, Z. Yang ni X saja. Ni Y saja. Ni Z saja. Maksudnya I refer pada ni lah. X. Ambil yang I je. Susun dia punya tu. Dapatlah jawapan dia. Ni kita akan masukkan je lah. 3D. Okay. Itu je untuk topik ni lah. Nanti kita masuk untuk 3D pula. Yang ni 2D okey lah, tak ada masalah. Clear kan? Boleh. Agak nuklear. Sangat senang je kan? Buat latihan lagi. Latihan. Tak buat latihan apa. Aku tak boleh. Macam ni sama juga ni soalan ni. If cable can be such tension that is twice. Mungkin soalan-soalan tu akan kelirukan kita lah. Bukan tu soalan. Macam ni dia beritahu kabel CB. Mana CB? CB subjected to tension that is twice that of cable CA. Tension dekat CB ni 2 kali ganda pada CA. Determine the angle theta. Berapa theta tu? Lepas tu berapa tension CA dengan CB. Kena kira. Sama juga macam tu. Yang penting pertama buat free body diagram. Kedua resolve into 2 components X, Y. Bila dapat 2 persamaan dengan satu free body diagram dengan persamaan tu, kamu boleh selesaikan lah. Dia punya tu. Masukkan nilai tu setengah. Maksudnya kamu kena masukkan, dia kata soalan ni kamu kena tulis macam ni lah. CA CB sama dengan 2 C A. Point ni yang penting ni. Kalau tak dapat ni, maksudnya TB dengan TA. Dia kata TB twice that of cable CA. Maknanya TA lah. 2 kali ganda TA. Point ni kamu kena dapat. Kalau tak ada point ni, tak boleh solve juga equation tadi. Yang 2 tu, 2 equation XY tu. Yang ni information yang dia bagi ni. Dia kata yang kat sini adalah 2 kali ganda yang kat sini. Point ni penting. Okay. Alright. Okay. Ada soalan tak yang berkenaan dengan vektor? Okay, saya tunjuklah sikit kalau ada soalan sebelum ni. Untuk sheet drive, statistics. Ni yang sebelum-sebelum ni soalan lepas midterm 2017-2018. Kita tengok. Ini jawapan. Okay. Contoh macam ni. Okay, figure 1 shows a pipe ABC pulled by force. Tengok, force pun dia bagi IJK Dia tak bagi straightforward determine the coordinate of ABC Yang ni dia memang guided question ni. Maksudnya dia guide kamu mula-mula buat apa, lepas tu buat apa. Okay, follow je ABC tu. Okay, last kali baru kamu akan dapat jawapan dia. Koordinat ABC Maknanya kena senaraikanlah ABC. Cuba buat.
A. Apa A? Koordinat A apa? A kosong I, kosong J, kosong K. 0, 0, 0 Okey, B. 1.5 I, I. 3 K. Koordinat tak payah letak IJK Oh, Ah. okey. 1.5 Koordinat 1.5, 3 3, 3, dengan kosong. 0. Okey, C. C 3 4 3.5, 3.5, 4, tu 4 4, dengan 2. 2. negatif 2. Negatif. Ke bawah kan, negatif 2. Dah dapat tu, buatlah dia punya, kita kena cari vektor unit kan. Unit vektor. Unit vektor daripada koordinat tadi. Dia tolaklah dapat position vector, dapatkan unit vector dia. Position vector AB. Kan, dapat AB, dapat BC. Lepas tu dapatlah unit vector dia. Force acting along, okay, berapa force tu? Angle between the force and pipe CB. Yang ni kita kira alpha, beta, gamma tu lah. Alpha, beta, gamma. Macam tu lah macam soalan dia. Okay, cari koordinat, lepas tu dapatkan force acting along y axis tu. Y pula. Tiga-tiga Cari komponen tu. koordinat. Cari Betul, koordinat cari pun 3 markah. Besar. Betul satu markah. Ni 10 markah je dia bagi ni. Ingat soalan ni, yang ni. Ada 2 soalan ni. Yang ni. Sampai 3 ni soalan senang lah maksudnya ni. Senang. Ni pun sama juga. Koordinat ABC dapat kan? Free body diagram. Free body diagram pun dapat markah. 4 markah. Besar. Lukis betul 4 force tu dapat 4 markah. Okay, determine koordinat ABC. ABC tentukan, tulis. Koordinat dia berapa? Unit vector of, ini tak siap soalan ni. Unit vector of apa? Katalah dia nak OA. Dapatkan unit vector OA. Okay. OA tu atas Y je. Jadi J lah. Kan? J. Contoh dia nak unit vector AC. Dapatkan berapa jarak tu. Berapa vector AC tu. Dapatkan unit vector dia. Lepas tu magnitude dia. Berapa magnitude dia? FAC. Ni yang kita buat minggu lepas ni. Sama je. Okay. Contohnya lebih kurang macam tu Saya pun tak buat lagi soalan dia. Jadi soalan dia lebih kurang macam tu je. Maksudnya test untuk Rabu ni seakan-akan macam tu lah. Ya. Macam Berapa ni soalan tak soalan pasti lah. Macam satu soalan ni dia gabung lah. Ingat, show the cylinder weight 150 kg. Okay, dia ada tali ni, setiap tali ni dia ada vektor dia. Supported by 3 cables attached to ring at A. Yang ni sebenarnya dah dia masuk pada yang tadi, partikel tadi kan? Equilibrium. Equilibrium kan? Dia masuk equilibrium. Ke dia boleh? Dia tak masuk lagi. Dia ada masuk juga sikit ni, equilibrium. Betul? Betul. Sebab vektor tak suruh draw free body kan? Tak ada free body diagram. Okay. Mungkin sebahagian pada ni je lah. Sebahagian pada ni. Soalan yang satu tadi. Ingat tak soalan satu tadi? Itu. Yang tadi, yang awal-awal tadi, soalan nombor 1. Soalan nombor 2 dia lukis free body diagram kan? Yang tu tak masuk. Mana yang first tadi je. Dapatkan unit vector dia.
Draw free body diagram. Free body tak ya. Determine direction unit vector force in each cable. Tak payah. Force in each cable bukan. Unit vector je. Dia sampai unit vector je lah maksudnya. Maksudnya paling teruk kan dia suruh cari magnitude. Magnitude Alpha. dan dengan angle dia. Alpha, beta, gamma. Sampai situ je. Saya tak tengok lagi soalan yang sen lepas Dr. Hazwan buat. Asal lebih kurang macam tu lah kot. Sebab modul 1 ni sikit sangat. Dia punya ni. So sampai situ je. Nanti saya tanya Dr. Hazwan dia tu dia. Sekejap saya mesej ni. Man, nanti kalau kau nak study statik, panggil aku. Okay. Boleh. Okay, yang ni dia sama. Dia rotate soalan sama je. Cuma ubah unit je. Okay, sama je. Draw free body diagram, lepas tu koordinat. Okay. Maknanya mungkin kamu punya ni sampai koordinat. Koordinat dia, unit vector, magnitude dengan angle. Cukup. Itu je. Kalau maksudnya kalau yang macam soalan tadi dia ada 4 point, kena dia ada 4 equation lah kira. Kalau 4 tali 4 equation lah. Lepas tu baru tambah yang tambah I, JK, lepas dapat semua. Tapi itu dah masuk equilibrium. Oh. Itu dah masuk equilibrium. Kalau macam ni pun saya rasa ini equilibrium ni. Kita test chapter 2 je Daniel. Jadi saya rasa saya tak boleh refer soalan-soalan ni. Okay, kalau kita refer daripada buku, saya rasa dia macam soalan, tengok Dia letak dulu sini. Ini. Mana tak masuk. Ish. Okay. Okay, dia macam ni je. Dia bagi satu force je, lepas tu kamu luraikan dia pada part CX, YZ, IJK tu, lepas tu dapatkan angle dia. Rasa macam ni je. Ini memang vektor lah, force vectors untuk 3D. Tengok soalan dia macam ni Dia buat AB, soalan F1, F2. Okay. Leraikan dia pada X, Y, Z, IJK. Kita dapatkan magnitude dia, resultant force dia dan alpha, beta, gamma. Okay, dalam vektor dua force je biasa. Kita guna 2 force je maksimum. Okay, untuk kita dapatkan resultant force dia kan. Iaitu yang ni lah, FR equal to F1 plus F2. Ni bukan equilibrium. Equilibrium F1 plus F2 equal to 0 kan. Tapi untuk vektor ni, soalan ni, force vectors, kita cari resultant force, FR tu. Kalau macam ni, case ni, kita yang biasa lah macam kita buat tu. Ni A, ni B. So resultant ini lah. Jadi F1, vector R equal to vector A ni, FA plus FB. Ini je equation dia. Dia tak masuk sampai equilibrium tadi. So maximum force yang dia bagi 2 je lah. 2 macam ni. Lepas tu kamu kena kira berapa dia punya
angle tu. Resultant tu, dapatkan resultant, magnitude dia ni. Lepas tu cari dia punya alpha, beta, gamma. Tu dah kira macam ni macam apa? Macam hint ni. Cuma value dia lah, kamu tak tahu lagi lah. Macam tu Step dia macam tu Sama je. Okay? Macam tu ya. Tak susah lah, tak susah. Sebab dia modul satu je. Cuma kat sini dia bukan kalau nak kurang markah bukan sebabkan tak tahu buat. Tahu buat, cuma failure mistake lah. Tersilap letak value IJK ke, tersalah tambah ke, itulah kena betulkan. Kena practice banyak kali lah. To make sure betul-betul kamu buat IJK tu betul. I yang mana, J yang mana, K yang mana, macam tu lah. So, kalau macam IJK tu kena letak agak ke tanda vektor? Kalau sepatutnya letak lah, baru kita tahu beza dia. Kan kalau tak letak pun tak apa, kita tahulah itu adalah vektor. Ataupun jarakkan sikit kan, nak menunjukkan tu adalah vektor. Okey je, saya terima je. Dia tak ada masalah apa. Cuma bezakan lah, maksudnya yang kamu tulis tu katalah ada FI contoh kan, FI. Takkan FI tu sama dengan vektor sebelah pula, FII dia kan. Bezakan lah, jarakkan sikit ke, buat kurungan ke. Untuk bezakan itu adalah skala, yang tu vektor. Contohnya macam ni kan, nampak ni. Kalau 1 dengan I tu, nampak tak? 1 dengan I kan lebih kurang kan kamu tulis. Kalau dekat-dekat dia keliru lah. 11 ke, 1 I. Bezakan sikit lah. Jarakkan sikit ke, letak tanda tu ke, macam tu lah. Boleh. Okey, ada soalan lagi? Tak ada rasa. Buat masa ini tiada. Cuma malam ni saya tahu kena buka balik vektor, belajar balik lah. Revise balik.